Ustaz terkeluar ke? Macam mana ni? Tak nampak Ustaz pula dah ni. Why? Rasa macam terkeluar. Takut dia jalan macam dulu juga ke? Mudah-mudahan eloklah semuanya. Tadi pagi okey je. Kelas pagi okey tadi. Tu ada balik semua dah. Ustaz terkeluar tadi Ustaz? Tadi. Ustaz mute dah? Okey. Okey, sekarang kita dah ada 18 orang. InsyaAllah kita boleh mulakan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi ini kita sambung lagi sesi kita untuk kupasan hadis seterusnya. Agak panjang hadis hari ini. Mudah-mudahan panjang pun tapi insyaAllah ada barakah dia di sisi Allah untuk kita belajar. Kita niatkan semata-mata lillahi ta'ala untuk belajar sunnah Nabi Muhammad SAW. So insyaAllah pagi ini kita serahkan kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida, puan-puan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Dan saya pun rasa gembira dapat bersama dengan ibu-ibu sekalian. Dan alhamdulillah saya punya internet tadi ada problem sekejap, lepas tu okey. Tapi saya masuk lewat ni bukan soal masalah internet. Saya ada bila nak kena uruskan anak dia belajar, kita pun nak belajar Baik, hari ni insya-Allah kita terus kepada hadis iaitu bab ad-dinu yusr. Agama itu mudah Bab agama itu mudah. Ad-din. Baik, siapa yang nak mula baca? Silakan. Kak Syida. Ustaz, Kak Syida minta masa sekejap sebab Kak Syida nak uruskan FB tu, pada nak tag sahabat-sahabat tu. Okey. 10 minit dulu untuk bertenang urusan tu. Lepas tu insyaAllah kita akan fokus lah insyaAllah sebab tengah pegang handphone ni untuk kita manfaatkan kepada orang lain juga lah insyaAllah kan. Kita live kat FB tapi mudah-mudahan ada orang berminat lah untuk dapat ilmu ni lah. So Kak Syida minta masa 10 minit break 10 minit. Okey, tak apa Kak, boleh Kak. Okey, siapa yang boleh baca? Saya nampak Umi Kalsum ada. Umi ada Umi? Ada. Jap ya. Umi boleh baca Umi? Suka pula Umi. Dah lama tak timbul. Okey, boleh Umi baca? Kecil sangat tulisannya. Allah, dah besar dah Umi. Dah besar ke? Saya dah berada di zon isyak Ustaz. Allah, zon isyak. Zon isyak dah. Gramatis dia punya bahasa. Okey, yang ni macam ni Umi. Okey tak? Okey. Saya cubalah. Nak suruh saya baca ke? Sila Umi dari atas Umi InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Salasa wa isrun. Babuddinu yusrun wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbud dini ila Allah hanifiyatus samhah. Tak terang lagi. Haddatsana Abdus Salam ibn Mutahhir. Umi. Ya? Sebelum Umi baca haddatsana, sebab mungkin Umi terlepas sebelum ni kan. Kita baca dulu wabihi qala haddatsana. Wabihi qala haddatsana Abdus Salam ibn Mutahhir. Mutahhar. Qala haddatsana Umar bin Ali an Ma'ni bin Muhammad al-Qifari an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa lan inna ad-dina yusrun wa lan yushaddad dina ahadun illa ghalabah fasaddadu wa qaribu Fasaddidu wa qaribu wa abashiru wasta'inu bil ghadati war rauhati wa syai'in Umi wasta'inu balik bil ghadwati rauhah war rauhati wa syai'in min daljah
Minad Duljah. Minad Duljah. Kecil lah Ustaz. Oi. Oh, kecil Umi eh? Ya, wah. Okey. Hari ni baru boleh Macam besok. Umi sebutlah kita berada di zon yang berlainan Baik. Okey, terima kasih Umi. Respon saya terhadap bacaan Umi ialah lahjahnya kearaban Masya Allah. dan bacaannya sedap. Memang saya dengar tu, ya Allah, best Umi cara Umi baca. Baris tu biasalah. Disebabkan dengan Umi saya berkira sikit dengan baris. Dengan sebahagian orang saya tak berkira sangat, ya. Okey, jazakumullah khair Umi. Siap Umi baca lagi yang bahasa Arab tu, number dia bab 23 wa 20 ke 20, saya pun tak pandai. Baik, barakallahu fikum. Salah Isrun. 23. Terima kasih banyak Umi Ya. Okey, walaupun nama Umi tu Umi Kulsum, tapi saya panggil Umi takut dipanggil nama. So kami dah ada Tak kena, tak kena nama tu. kami dah ada persefahaman antara kami, walaupun nama Umi Kulsum, saya panggil Umi tu atas pangkat, bukan atas nama. Ya, Alhamdulillah. Baik, sekarang ni siapa yang nak jawab? Siapa nak volunteer? Ibu Aziah boleh? Ibu Aziah? Ibu Aziah ada ke? Ada. Okey, Ibu Aziah. Siapa yang hadis ni daripada kitab siapa ya? Yang pengarang? Kitab Yang kita belajar sama ni? Okey, nampak tak? Abdul Salam. Bukan. Saya dah naik ke atas dah. Tapal Iman. Yang ni anak panah gerak tu? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dalam kitab Iman. Kitabul Iman. Okey. Dalam hadis ini bermula hadatsana Abdul Salam bin Mutahhar ni. Siapa guru Imam Bukhari? Abdul Salam bin Mutahhar. Okey, cantik. Siapa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni? Umar ibnu Ali. Bukan, itu bukan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni mesti namanya ya? Sa'id. Mak ni bunyi. Pun bukan. Sahabat Nabi ni mesti namanya paling dekat dengan Nabi. Oh, Sayyidina Umar. Siapa? Abu Hurairah. Naam, Abu Hurairah Kak Anis ya. Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebab Imam Bukhari ambil daripada gurunya Abdul Salam. Abdul Salam ambil hadis daripada gurunya Umar. Lepas tu dia ambil lagi pada atas Ma'an, sampailah dia ambil daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah belajar hadis tu daripada Nabi SAW kan. Bukan belajar, dia ambil lah hadis tu daripada Nabi. Baik. Ibu-ibu sekalian, hadis ni simple je tapi dia mengandungi beberapa pengajaran dan sehingga hadis ini dianggap hadis yang penting ya. Dia anggap antara hadis yang penting. Okey, siapa yang tahu maksud hadis ni? Bab ad-dinu yusr. Apa maksud dia? Mudah. Agama itu mudah. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbuddin ila Allah. Okey, apa maksudnya ahabbuddin ila Allah? Dia suka ahabbuddin ila Allah. Kak Anan dah cari Ifah. Ifah ada kan? Okey, Ifah tahu Ifah? Kepada Allah. Agama Ya? Kecintaan kepada Allah. Cintaan kepada Allah. yang paling disukai Allah. Disukai oleh Allah. Ya, agama yang paling, maknanya ajaran agama yang paling disukai oleh Allah. Iaitu agama apa? Al-Hanifiyah As-Samhah. Okay, nanti kita bahas apa maksud Al-Hanifiyah, apa maksud Samhah ya. Okey, cuba terjemahkan hadis ni Ifah. Inna dina yusra, mula kat sini. Sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah orang yang menyusahkan seseorang itu menyusahkan agama kecuali dia akan dikalahkan. Maka berlaku luruslah dan dekatkanlah diri dan berilah berita gembira dan dan mintalah pertolongan dengan ghadwah, warauhah dan sesuatu daripada duljah. Apa maksudnya? Wasa'ilun bil ghadwah, dan minta pertolongan dengan? Mintalah pertolongan dengan ghadwah, warauhah dan sesuatu daripada duljah. Itu kata nama kelas Ustaz kan?
Pandai je Ifah. Tak terjemah tu. Itu baca Arab. Kalau Wasa, ya? kalau dalam ni dia tulis yang waktu siang, Pagi dan petang, siang siang, pagi dan dan malam. sebahagian malam. Dan mintalah pertolongan pada waktu pagi. Ghadwah ni ghadak kan, pagi, rawahah pada waktu tergelincir matahari dekat-dekat maghrib. Fasyai'in minad duljah, dan sebahagian daripada waktu malam duljah. Okey. Saya ni baru tahu Ifah ni adik kawan baik saya kat sekolah dulu. Jadi tengoklah Ifah Idris. Patutlah. Baik. Okey Kak Ana, saya tak nak tulis dia punya terjemahan tu, tapi cuba Kak Ana dan ibu-ibu tangkap balik. Saya baca satu-satu Inna dina, sesungguhnya agama ini, yakni agama Islam. Inna dina, sesungguhnya agama ini yusrun, mudah. Mana ajaran agama kita ni mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Mana-mana orang yang memberat-beratkan ajaran agama, maknanya dia suka menyusahkan dirinya, mengambil benda-benda yang payah dalam agama, maka dia akan kecewa akhirnya. Ya, sesiapa yang suka beramal dengan benda yang sulit dalam agama, akhirnya dia akan kecewa. Ya, baik. Slow sikit lagi. Baik, saya ulang balik. Akak ulang? Tak. Ya? Akak ulang? Nanti akak ulang boleh? Boleh. Sesungguhnya agama ini, iaitu Islam, adalah mudah. Mana-mana orang yang memberat-beratkan urusan agama, maka dia akan kecewa. Dia akan kecewa. Okey, Kak Ana boleh Kak Ana Mana-mana orang yang memberatkan urusan agama, dia akan kecewa. Okey, kita bagi masa sekejap Kak Selina. Siapa yang nak salin Okey, teruskan. Fasaddidu Maka Kak Salina tadi mana? Akak ulangkan je yang Pak Ustaz sebut tadi. Oh, ya, ingatkan nak terjemah tu. Fasaddidu ni maka teguhlah dalam beragama. As-sadid, qaulan sadida, teguh. Fasaddidu maka teguhlah berpegang dengan agama dalam beramal. Okey, waqaribu, dan dekatkan diri kepada Tuhan, ataupun orang panggil apa? Dekatilah kesempurnaan dalam agama. Boleh jadi waqaribu ni dekatkan diri kepada Tuhan, ataupun dekatkan diri dengan kesempurnaan dalam beramal. Okey, boleh? Wa abshiru, dan berikan berita gembira. Apa nanti kita akan syarah hadis ni dan berikan berita gembira. Kak Ana boleh Kak Ana? Ya Ustaz cakap, Kak Ana tengah salin satu-satu. Ustaz cakap je. Okey. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan. Bil ghadwati. Minta pertolongan ni, unit hadis ni dia ajar kita minta pertolongan dengan 3 waktu, pada 3 waktu. Iaitu pada waktu pagi, pada waktu tergelincir matahari, yakni asar ke maghrib, dan sebahagian pada waktu malam. Okey, inilah hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW. Okey. Jadi ibu-ibu sekalian, jom kita tengok dia punya perbahasan dalam hadis ni. Patutlah hadis ni dia tak ada. Ni pula ada. Saya kena cari cara lain lah. Sekejap ya. Fathul Bari.
Okey, ada pun. Tapi problem kat sini ni dia tak ada baris. Saya ada satu tempat tu yang ada baris tapi kecil pula tempat tu. Tak apalah, kita tengok sini . Okey, yang pertamanya agama ni mudah. Dinul Islam zu yusrin. Okey, ibu sekalian. Tambah-tambah Umi tangan kanan ni kita panggil apa dalam bahasa Arab? Ibu-ibu nampak saya macam angkat tangan kiri kan? Tangan kanan sebenarnya ni Umi tangan kanan ni Umi Cuma Umi nampak saya angkat tangan kiri. Okey, tangan kanan apa dalam bahasa Arab? Yamin. Yamin. Okey, yamin. Yamin tu tangan kanan kalau tangan kiri dia panggil? Shimal. Shimal. Okey. Ada jawapan lain tak selain daripada shimal? Maghrib. Maghrib? Bukan. Maghrib barat Umi. Betul. Junub. Janab. Dia mulanya ya. Betul dah dia mulanya ya. Yasir. Dun Ustaz. Lebih kurang dah dekat Umi. Yang sir tu dekat-dekat dah. Dah lupa lah Ustaz. Yasar. Naam, yasar. Dia tangan kiri kita ni walaupun boleh disebut shimal, tapi saya syorkan agar kita tidak menggunakan perkataan shimal. Kita gunakan perkataan yasar. Kerana shimal ni dia kiri juga tapi dia boleh membawa maksud yang tak elok juga. Contohnya ayat wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Kiri di situ merujuk kepada golongan yang celaka. Ya. Okey, baik. Jadi tangan kiri kita ni secara fizikalnya kita panggil yasar. Contohnya kan ada doa Nabi minta cahaya. Wa ayyamani nura, berikan cahaya pada sebelah kanan saya. Wa an yasari nura, dan berikan cahaya di sebelah kiri hamba, ya, kata Nabi. Jadi kenapa tangan kiri ni dipanggil yasar? Ibu-ibu ada maklumat tak? Kenapa tangan kiri dinamakan yasar? Ada kaitan tak dengan yusrun, mudah tu? Mungkin. Yasara. Ya, mungkin apa tadi? Kata akar. Ada kaitan tak mudah dengan tangan kiri? Mudah dengan tangan kiri. Sebab perkataan Arab ni dia mesti dia ada kaitan antara satu sama lain. Kalau ia berasal daripada root yang sama. Ifah tahu Ifah? Kak Ani. Ifah tahu Ifah? Tak tahu Ustaz. Yasar ni yus artinya mudah kan? Yasar ni kenapa tangan kiri dinamakan yasar? Kerana tangan kiri memudahkan urusan tangan kanan. Dengan mengambil kira kebanyakan kita ni manusia ni tangan kanan standardnya. Jarang-jarang orang tangan kiri kan? Baik. Kerana biasanya kita menggunakan tangan kanan, maka tangan kiri ni dinamakan yasar kerana ia memudahkan urusan tangan kanan. Macam jari ni, okey. Kalau macam ibu jari dipanggil al-ibham dalam bahasa Arab. Tapi kalau jari telunjuk dipanggil as-sababah. Ya, tangan kanan ni, jari telunjuk ni dipanggil as-sababah. Okey ibu sekalian, apa maksud as-sababah? Saya type di ruangan chat tu as-sababah. Kerana as-sababah ni selain daripada as-sababah, dia juga dipanggil sebagai as-sabahah. Jari telunjuk ni, dia as-sababah punya as-sabahah. As-sabahah kan? Adakah dia bawa maksud sebab? Sebelum tu Kak jari telunjuk dalam bahasa Arab apa? Jari telunjuk as-sababah rasanya. Kita alamak malu saya cari Google Translate lah. Yang ni kalau yang simple bolehlah cari Google Translate. Kalau yang mengarut tak ya. Okey, saya nak test dia. Dia jumpa tak? Jari telunjuk. As-sababah tak betul. Tak nak yang tu. As-sabahah. As-sabahah.
Tak betul. Malas lah. Sabahah tu bukan berenang ke Ustaz? Ya berenang tu ya juga, tapi dia Ha. al-musabbahah ke apa jari telunjuk ni? Saya kena cek balik lah. Minta maaf ada kamus kat sini ni. Tak apalah. Jari telunjuk ni dipanggil as-sababah bukan daripada perkataan sebab. Tapi as-sabbu. As-sabbu ni artinya mencela. Kerana biasanya apabila orang tu mencela, dengan minta maaf ibu-ibu bukan tunjuk pada ibu-ibu ni. Kita tunjuk jari telunjuk ni ke muka orang kan. Kamu ke yang curi hari tu barang. Jadi kita tunjuk ke muka orang ni dengan menggunakan jari telunjuk. Tak ada orang buat macam ni kan. Kamu ke yang mencuri, lembut sangat. Jadi kita guna jari telunjuk ke muka orang. Jari telunjuk ni kalau kita tunjuk ke benda lain, tak ada masalah. Nak pergi ke mana, saya nak pergi ke jalan sana. Kita tak tunjuk pada orang, tak ada masalah. Tapi bila kita tunjuk ke muka orang, dia ada unsur as-sabbu. As-sabbu artinya mencela. Jadi jari telunjuk ni dinamakan as-sababah kerana digunakan untuk mencela orang. Begitu juga dipanggil as-sabahah rasanya kerana jari ini jugalah yang digunakan untuk menyucikan Allah Azza wa Jalla dengan kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, ataupun biasanya kita akan nyatakan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Jadi jari ini digunakan untuk menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Dia ada unsur penamaan dia. Baik. Ulama kata Islam ni agama mudah jika dibandingkan dengan agama yang terdahulu. Okey, puan-puan tahu ke? Boleh tak buat contoh? Apakah contoh mudahnya agama kita dibandingkan dengan syariat Nabi terdahulu? Dari sudut akidah kita sama. Tapi beberapa syariat, bukan semua syariat, ibu-ibu ya, puan-puan, bukan semua syariat. Tapi ada sebahagian syariat umat Nabi Muhammad berbeza dengan syariat umat Nabi terdahulu. Dan ternyata syariat umat Nabi Muhammad lebih mudah daripada syariat orang terdahulu. Okey, siapa yang boleh bagi contoh? Kalau umat Nabi Musa, kalau mereka bertaubat, kalau diminta bertaubat tu dia bertaubat tu kena ada benda-benda yang kena lakukan. Contohnya macam kes Samiri tu, untuk bertaubat kerana mensyirikkan Allah tu mesti bunuh diri. Jadi kita bertaubat, beristighfar, taubat nasuha dah okey. Okey, terima kasih Kak. Dan penjelasan Kak Salina sangat cantik. Bukan dalam semua keadaan, tapi dalam certain keadaan pernah umat Nabi Musa cara taubatnya bunuh diri sendiri. Bukan dalam semua keadaan ya. Dalam kes Samiri tadi Kak Salina kongsikan. Okey, itu perbezaan. Terima kasih banyak Kak. Okey, ada lagi tak perbezaan syariat kita dengan dahulu? Apa ya perbezaan syariat kita dengan Nabi dahulu? Solat Ustaz. Solat saya setuju, cuma dia kena perlu perincikan lagi kan. Solat tu macam mana? Tapi ternyata puasa betul. Puan Nuraini pun di sini ada sebut berpuasa. Maknanya kalau puasa tu pun kena cek jugalah. Dari sudut tempoh bersahurnya bila, dari sudut tempoh berbukanya bila. Ternyata puasa umat Nabi Muhammad ni boleh. Budak darjah 1 pun boleh puasa kan. Lapar tu biasalah. Okey, ada lagi ke contoh? Ada umat zaman Nabi dahulu, kalau mereka pergi berperang dan mereka merampas harta perang musuh kan. Bila perang, musuh dah kalah, harta rampasan musuh tu menjadi milik mereka. Harta itu, bila musuh kalah, harta musuh tu tidak boleh dimiliki oleh umat Islam. Sebaliknya perlu dibinasakan. Sedangkan pada zaman Nabi SAW, bila berlaku perang, maka harta musuh tu tidak boleh dimusnahkan. Ia menjadi milik umat Islam untuk diuruskan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu pun perbezaan antara kita dengan umat terdahulu kan. Okey, baik. Kalau ada lagi nanti ibu boleh kongsikan. Jadi sinilah. Ahabbuddin ilallah al-hanifiyah as-samhah. Agama yang paling disukai oleh Allah ialah agama yang hanif. Okey, apa maksud agama yang hanif?
Ibu-ibu, ni Al-Hanifiyah ni Ringan. bukan. Al-Hanifiyah, bila Benar. sebut Hanifiyah, ia adalah ajaran Nabi Ibrahim secara khusus. Kenapa? Kenapa Ibrahim ini dinamakan Hanifah? Sebabnya perkataan Hanif. Okey, apa maksud perkataan Hanif? Okey, alamak, dia bergerak. Payahnya saya nak kawal benda ni. Hanifiyah ni maksudnya cenderung. Ni maksud Hanifiyah. Kalau ada ibu-ibu ada tak anak nama Hanif sebagai contoh? Lurus tu tafsiran biasa Ifah. Maknanya orang dah faham lurus ni, Hanif ialah lurus. Okey, tapi apakah usul perkataan Hanif? Okey, Hanif ni asalnya ialah cenderung ataupun condong. Iaitu condong ni boleh jadi dua. Sama ada kita condong kepada keburukan atau kita condong kepada kebaikan. Tapi dalam kes ini, arti Hanif ialah orang yang condong untuk melakukan kebaikan. Itu maksud Al-Hanifiyah. Baik. Jadi Al-Hanifiyah ni, agama kita ni agama yang condong ke arah kebaikan. Manakala perkataan samhah, apa maksud samhah? Boleh direct sini pun tak apa. Kalau nak type pun boleh, tak apa. Nak direct cakap pun boleh. Berlapang, Lapang? macam berlapang dada. Oh, berlapang dada. Berlapang dada saya nampak boleh. Betul? Antara maksud samha ialah berlapang dada. Dan kalau di sini samha juga bermaksud mudah. As-samha as-sahlah. Tapi yang Ifah sebut tadi, sebab itulah para mufti dinamakan sebagai sahibus samahah. Sama dengan perkataan samha itulah. At-tasamuh. Tasamuh ni artinya toleransi ataupun berlapang dada. Kenapakah mufti dipanggil sebagai sahibus samahah? Kerana sahibus samahah, macam mana nak menghilang ni? Sahibus samahah bermaksud orang yang berlapang dada. Okey, kenapa mufti ni dipanggil orang yang berlapang dada? Kerana mufti mesti berlapang dada dengan segala masalah yang menimpa masyarakat. Kalau masyarakat ni, satu masyarakat ni macam-macam ragam. Kadang-kadang dia, ialah macam-macam lah perangai masyarakat ni kan. Kerana hanya soalan dia, kadang-kadang tanya soalan tu kita segeram je. Tapi sebagai mufti, dia mesti ada sahibus samahah, dia mesti berlapang dada dengan masyarakat dia yang pelbagai perangai tadi. Dia kena berlapang dada, dia kena toleransi, dia tak boleh marah. Kalau orang tu macam contoh Imam Syafi'i rahimahullah, ada anak murid namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Rabi' ni antara murid Imam Syafi'i yang orang panggil apa, slow learner. Sangat kalau kita kata perlahan lah dia punya belajar. Nak kata lembab ke lemban ke saya tak beranilah. Tapi dia memang sangat slow. Imam Syafi'i terpaksa mengulang sampai berpuluh kali satu subjek kepada Rabi' bin Sulaiman. Habis dia mengajar, Imam Syafi'i ajar khusus pula pada Rabi' bin Sulaiman. Tapi uniknya Imam Syafi'i, beliau kasih kepada Rabi' bin Sulaiman dan beliau tak kisah pun kena ajar Rabi' bin Sulaiman berkali-kali pun. Apa kesannya lah sekali ibu-ibu sekalian? Akhirnya Rabi' bin Sulaiman menjadi orang yang antara ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i, walaupun beliau tidaklah dikenali dengan fatwa-fatwa beliau kerana dalam bab fatwa murid Imam Syafi'i yang lain lebih power, Al-Muzani dan sebagainya. Tapi Rabi' bin Sulaiman itulah menjadi penulis kitab Imam Syafi'i. Contohnya Kitabul Kitabul itu ditulis oleh Rabi' bin Sulaiman hasil pengajian beliau dengan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajar, dia tulis balik dalam bentuk tulisan ya. Masya Allah, macam mana lah nak hilang benda ni. Buang balik senang kita. Jadi itu samha. Samha ni artinya toleransi. Agama kita ni agama yang bertoleransi. Okey, apa contoh toleransi ibu-ibu sekalian? Okey, siapa boleh share? Share ni lah secara lisan lah. Siapa boleh share contoh toleransi dalam agama? Maksud Ustaz tu dengan agama lain ke antara sesama Muslim? Okey, saya buat contoh lah toleransi. Toleransi dalam syariat. Syariat kita ni toleransi sangat tinggi. Contohnya begini.
Rosah. Kalau kita Jamak tak mampu, kasar. Solat jamak Rosah. Rosah solat. kasar. Solat. Jamak kasar. yes, rukhsah dalam solat. Kalau tak boleh solat berdiri, boleh solat. Kan? Kalau orang tu lutut dia goyang. Okey, ni soalan special. Siapa boleh jawab? Saya belanja. Tapi belanja macam mana ya? Grabfood saya tak pandai. Tak apalah dulu, tak payah belanjalah. Okey. Kalau kita tak mampu berdiri tegak kerana lutut kita ni macam ada masalah sikit, apa langkah yang boleh kita buat? Duduk. Umi kata duduk. Okey, ada jawapan lain tak? Solat berdiri selagi yang mana kita mampu. Kalau dah tak larat tu duduk lah. Jawapan Boleh lain, berbaut terima kasih. juga. Okey. Boleh berbaut, bersandar ke, boleh berpegang. Yes. Ada jawapan Puan Ya, Nuraini. Ustaz, Tapi Puan Nuraini selagi boleh berdiri, kena berdiri Ustaz. tu selagi boleh berdiri ni lutut longgar dah Kak Ana. Buat ikut kemampuan. Buat ikut kemampuan. Ada jawapan diberikan oleh Puan Nuraini tapi Puan Nuraini buat direct message pada saya. Puan Aini malu kot. Mungkin Puan Aini boleh buat ni message secara umum ya, bukan direct message. Puan Aini bagi jawapan yang sangat menarik iaitu bersandar. Bersandar. Kalau berdiri kita dah longgar, langkah pertama ialah kita bersandar. Okey, baik. Kalau dah bersandar pun tak boleh, contohnya kita solat betul-betul dekat dengan dinding, kita bersandar ke dinding. Kalau dengan bersandar ke dinding tak boleh, barulah kita boleh duduk. Baru boleh duduk. Jadi itu toleransi dalam agama, dalam bab solat. Kalau tak boleh macam tu, buat macam ni. Kalau tak boleh macam ni, buat macam ni pula. Kalau tak boleh solat pada waktu asar contohnya. Okey, contohlah ada orang tu dia sakit perut dalam pukul 4 suku petang, dia masuk toilet sekejap, keluar sekejap, masuk toilet balik sampailah pukul 7.30. Sudah terlepas solat asar. So apa tindakan yang perlu dia buat? Qada. Yes, kita boleh qada solat. Maknanya ada toleransi. Okey, selain daripada solat, apa lagi toleransi dalam agama kita? Dalam bidang apa lagi? Puasa. Puasa, okey. Puasa clear. Selain daripada puasa? Haji. Zakat. Haji, zakat. Kalau zakat tu ada orang terlupa nak bayar zakat pada sebelum zakat fitrah, dia tak bayar sebelum imam naik khutbah. Okey, macam mana keadaan dia? Ada toleransi lagi tak? Bayarlah lepas tu, tapi kena denda sikit. Kena apa? Kena bayarlah, kena bertaubat. Kena bayar, kena bertaubat. Kalau dia betul-betul terlupa ataupun dia salah sangka. Sangka je suaminya dah bayar zakat. Tapi suami dia entah macam mana dengan serabut PKP apa ni, terlupa nak bayar zakat, dia terlupa, maka boleh dia bayar zakat walaupun selepas habis tempohnya dan bertaubat kepada Allah. Tapi bila dah 1 hari tu terlepas, matahari dah terbenam pada 1 Syawal pun dia lupa, pun dia kena qada zakat dia tu, tapi taubat dia tu kena sikitlah. Sebab kalau dia boleh bayar sebelum matahari terbenam, rasanya itu dianggap hukumnya makruh. Tapi kalau selepas matahari terbenam, ia dah masuk tempoh haram, dia kena qada zakat tapi dia kena bertaubat. Okey, baik. Mana toleransi? Kalau solat di kampung contohnya, solat di kampung. Kampung kita ni bukan kampung orang-orang yang majulah, ya. Tengah solat macam saya balik kampung, tiba-tiba lepas solat nampak tak cicak lekat di kaki. Macam mana hukum solat tersebut? Sah ke tak sah? Ada najis? Sah Ustaz. Sebab dia dah solat baru dia perasan. Lepas solat dia dah baru perasan. Sah solatnya Ustaz. Sah solat. Tapi kalau tak cicak tu sendiri macam mana? Dikira najis yang dimaafkan ke najis yang tidak dimaafkan? Najis yang dimaafkan. Najis dimaafkan di tempat-tempat tertentu, bukan jadi masjid-masjid yang macam Bandar Country Homes ke, atau masjid tempat sekolah lama Kak Salina, di masjid Ghufran ke, itu tak boleh lah. Sebab itu masjid yang besar, yang payah kita nak jumpa tek cicak. Tapi kalau di tempat yang banyak tek cicak, macam surau di kampung saya tu, maka dimaafkan, ia termasuk najis yang sukar dielakkan.
Okey, baik. Itu contoh toleransi dalam agama kan. Banyak toleransi dalam agama ni. Okey. Sekarang ni kita masuk dalam hadis, kata Nabi SAW tadi, mana-mana orang yang memberatkan urusan agama, akhirnya dia akan kecewa. Okey, bagi apa contoh? Kalau kita memberatkan urusan agama ni, kita akan kecewa. Macam mana contohnya? Zikir berlebihan Ustaz. Maksudnya Kak Syidah? Seperti kalau ikutkan sunnah Nabi, zikir pagi petang ataupun subhanallah bihamdi satu kali, tapi kita disuruh untuk berzikir 450 kali, lepas tu 19,000 yang latif, benda-benda yang tak ada dalam syariat. Dia beratlah Ustaz. Okay. Maknanya kalau kita buat berlebih-lebihan, langgar daripada sunnah Nabi SAW, pahala dapat banyak ke pahala dapat kurang? Dapat satu pahala je. Dapat satu pahala je? Dia tak dapat pahala sunnah lah dia buat benda tu. Dapat pahala. Okey. Dia tak dapat pahala sunnah. Orang lain zikir subhanallah lepas salat 33, dia subhanallah sampai 70 kali walaupun banyak, namun tidak menepati sunnah Nabi SAW. Ataupun kecewa ni artinya lama-lama dah akan fed up dengan agama. Dia akan menyampah dengan agama, ya. Contohnya dia dah tekad dah, dia memang nak bangun pukul 3 pagi sampai ke subuh, dia nak solat tanpa henti, 3 pagi subuh, 3 pagi subuh. Okey, dalam keadaan siangnya dia banyak kerja. Kalau memang siang tu tak ada kerja, tak apalah. Kalau memang dia dah berusia dah, dia pun tak ada kerja, duduk kat rumah, kadang-kadang dia lah duduk bersih-bersih rumah, nanam sikit-sikit, tak apalah. Tapi bagi dalam keadaan dia sibuk, dia pun banyak kerja, dia memerlukan tidur yang cukup, tiba-tiba dia bangun pukul 3 pagi, solat sampai ke subuh, lama-lama dia pun akan dibimbangi, dia akan kecewa dengan ibadah dia, dia akan tinggalkan ibadah dia. Ini cerita bagi orang sibuk. Kalau orang tu memang tak sibuk sangat, dia pun tidur pukul 9 malam dah tidur, 3 pagi bangunlah. Ini bangun tidur pun lewat, 3 pagi dah nak bangun sebagai contoh. Dia khawatir, dia akan kecewa dengan agama dia nanti. Dia akan letih-letihlah Islam ni. Padahal Islam tak ajar pun macam tu. Dia sendiri yang over, berlebih-lebihan kan. Okey, baik. Dan banyak lagi lah contoh yang lain, termasuk dalam kes yang pernah kita kongsikan dahulu, bagaimana 3 orang sahabat Nabi, ada seorang bertekad dia tak nak kahwin, ada seorang bertekad dia nak puasa setiap hari, dan ada seorang bertekad dia tak nak tidur malam kerana nak ibadah. Maka ketiga-tiga mereka ditegur oleh Nabi SAW. Tak boleh buat macam tu kan. Baik. Kenapa kita kena minta tolong daripada 3 masa tu? Wasta'inu bil ghadwati. Kemudiannya apa tu? Warawhati wa syai'in minad duljah. Okay, apa maksudnya? Waktu tu malaikat turun, Ustaz. Waktu tu malaikat turun, kemudian? Mustajablah doa kita waktu tu. Menarik. Waktu tu malaikat turun, so mustajab doa. Minta tolonglah pada waktu tu kan? Okay, bagus. Alhamdulillah. Lagi apa lagi? Waktu tu merupakan waktu yang paling lenang untuk beribadah, betul tak? Kalau solat ada 5 waktu. Kalau saya bertanya ibu-ibu sekalian, perempuan sekalian, mana solat yang paling best? Solat mestilah kena best semua kan? Tapi solat yang pada waktu tu kita rasa syok lah solat kalau waktu tu. Okay, solat apa? Kalau ibu-ibu lah. Ni pengalaman masing-masing. Subuh. Lagi? Sebelum subuh tu kita dah berada di tempat solat, Ustaz. Nah, kita dah berada awal sebelum subuh, kita dah ada melakukan solat-solat sunat apa tu. Masa itulah rasanya paling tenang pada saya lah, tak tahu orang lain. Subuh dan tahajud. Pada waktu tahajud ya. Saya pun sama, saya rasa solat yang paling menenangkan lah solat pada waktu subuh. Ya, solat pada waktu subuh ni solat yang paling lain dia punya kualiti dia.
Dan ialah dia punya mungkin kerana udara dia pada waktu itu dan kita pun segar masa tu. Sebab itu saya tak setuju dengan teori solat subuh ni 2 rakaat kerana kita baru bangun tidur, kita ni penat, so kita baru nak panas enjin, solat 2 rakaat je. Tak. Kenapa solat subuh dianggap panas enjin? Kita panas enjin sekurang-kurangnya dengan solat sunat subuh. Sebenarnya kita solatus subuh. Jadi solat subuh ni antara solat yang paling best. Kalau dapat rukuk lama-lama tu memang best. Jadi poin dia, Nabi SAW mengajar kita, kalau kita ada masalah, mintalah pertolongan dalam 3 masa ni. Iaitu pada waktu subuh sampailah matahari terbit, pada waktu asar sampailah matahari terbenam, dan juga sebahagian pada waktu malam, khasnya pada 1/3 malam yang terakhir. Inilah pada waktu panggil apa, ataupun selepas maghrib ke, maghrib isyak tu ke. Jadi benda tu memang kita akan rasa lain macam lah dia punya kelazatan dia kan. Baik. Tapi minta tolong pada bila-bila masa pun boleh. Beribadat pada bila-bila masa pun boleh. Cuma 3 waktu ini dianggap sebagai waktu yang terbaik. Ya. Baik. Sekarang ni kita masuk dalam bab yang seterusnya. Saya tengok boleh pindah sini ke tak? Tanya sikit boleh? Ya Kak. Apa kaitan dia ya dengan yang Allah perintahkan kita zikir pagi dan petang tu? Masuk sekali ke dalam tu? Masuk sekali tu. Zikir pagi dan petang Okey, sekarang ni babus salah minal iman. Bab salat ini termasuk dalam iman. Babus salah minal iman wa qaulillahi ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum yakni salatakum indal bait. Bab salat termasuk sebahagian daripada iman. Firman Allah Azza wa Jal, dan Allah tidak mempersia-siakan iman kamu. Ya, wa ma kana Allah, dan Allah tidak wa ma kana Allahu liyudhi'a, dan Allah tidak mempersia-siakan iman kamu, imanakum. Apa maksud iman? Yani salatakum indal bait. Solat kamu di rumah. Sebab itu ibu, satu benda yang saya nak kongsikan, perkataan dalam Al-Quran itu perlu dilihat dengan tafsir dia. Maknanya kalau di sini iman ini merujuk kepada solat. Bukannya keimanan yang kita faham sebagai keyakinan yang bersarang dalam diri kita ni bahawa Allah tu Tuhan yang satu, Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Macam perkataan khair. Macam nama saya kan, khair. Khair dalam Al-Quran ni ada pelbagai maksud dilihat kepada konteks ayat. Semalam baru saya jumpa perkataan khair yang merujuk kepada maksud yang tak elok. Mengikut konteks ayat, iaitu benda yang baik merujuk kepada kemewahan dunia yang disukai oleh sebahagian orang. Ada khair bermaksud kuda, benda yang baik, binatang tunggangan. Contohnya kata Nabi Sulaiman alaihi salam, inni ahbabtu hubbal khair. Sesungguhnya saya suka kepada al-khair. Yakni kebaikan-kebaikan ini merujuk kepada kuda-kuda. Kerana kuda ni membawa kebaikan kepada negara, kepada perjuangan Islam, jihad pada jalan Allah. Jadi dia kena tengok konteks ayat itu sendiri. Ya. Begitulah dengan mana-mana perkataan pun dalam Quran. Macam contoh kita bincang yang lepas, bila disebut perkataan zulmun, zulmun dalam hadis yang kita bincang yang lepas bukan kezaliman dalam bentuk yang umum, tetapi zulmun merujuk kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tengok konteks. Baik. Jadi di sini cuba kita lihat hadis Nabi SAW. Okay, hadisnya panjang, tak apalah saya baca lah ibu-ibu. Kita terus pergi ke Anil Bara' bin Azib. Okey, siapa boleh jawab? Bara' bin Azib ni radhiyallahu anhu ke radhiyallahu anhuma? Bara', mana Bara'? Siapa yang tahu? Radhiyallahu anhuma. Sebab Bara' dan Azib kedua-duanya merupakan sahabat Nabi SAW.
Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana awwala ma qadimal Madinata nazala ala ajdadihi. Perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tiba di Madinah, baginda pergi berjumpa dengan datuk-datuk baginda, au qala akhwalihi, ataupun bukan datuk tetapi pakcik-pakcik baginda, minal ansor, daripada kalangan ansor. Okey, Ifa ingat lagi tak perkataan au di sini apa maksudnya? Atau. Atau betul? Cuma ada isu yang hari tu bincang dengan Ifa itu. Ifa ada ke? Ada Ustaz. Okey, Yang au di sini apa maksudnya? saya pun fikir atau je Ustaz. Au di sini artinya kekeliruan perawi Oh, hadis. tahwilul isnad ke? Bukan tahwil isnad. Orang yang Oh, bawa yang hadis macam ni, hari tu. dia keliru. Dia keliru sama ada nazala, sama ada barak. Bukan barak yang keliru, orang lain keliru. Adakah barak sebut nazala ala ajdadihi ataupun barak sebut nazala ala akhwalihi? Okay, ingat tak macam tu Dia berlaku kekeliruan. Orang yang bawa hadis ni pada barak, dia cerita Nabi SAW bila tiba di Madinah, Nabi ziarah datuk-datuk. Tapi dia keliru, Nabi ni ziarah datuk-datuk ke ziarah pakcik-pakcik? Jadi dia sebut, Nabi ziarah datuk-datuk ataupun pakcik-pakcik. Dia keliru antara dua benda tu. Barak sebut datuk ke, barak sebut pakcik. Okay. Umi, akhwalihi ni pakcik sebelah mana Umi? Khal, kalau seorang khal, kalau ramai akhwal. Pakcik belah lelaki. Pakcik sebelah lelaki, maknanya pakcik sebelah ayah. Sebelah mak. Pakcik sebelah mak. Kak Ain kena keluar. Okay. Kalau sebelah lelaki namanya amun. Amun, kalau perempuan amah. Kak Syida Kak Syida, kalau pakcik sebelah ayah Kak Syida tu namanya Haji Ilyas tu. Okey, abang ayah Kak dipanggil amun. Kalau kakak ataupun adik perempuan dipanggil amah. Amah bukannya amah. Kalau amah alif hamzah itu wanita yang tolong kita jadi helper tu. Ni ain, amah. Tapi kalau sebelah mak, sebelah mak, kalau abang pada mak sebagai contoh dipanggil khal. Kalau perempuan, kakak mak sebagai contoh dipanggil khalah. Silakan Kak Lina. Kak Lina pada meeting Khal dengan khalah. Jadi persoalannya sini, soalan saya di sini ialah Nabi ni pergi Madinah, dia lawat pakcik-pakcik sebelah siapa? Mak. Sebelah mak. Kenapa dia kata ziarah pakcik-pakcik sebelah mak? Nabi kan pergi Madinah tu. Apa ceritanya? Aminah itu adalah orang Madinah. Dekat Salina ke? Ya, saya. Kat Salina. Suara Syed Sayub tadi. Sebab mak Nabi adalah orang Madinah. Bermakna kat Salina, Nabi tu pergi ke Madinah tu, Nabi balik ke kampung halaman Nabi ke Nabi pergi ke tempat yang asing? Kampung halaman. Kampung halaman ibu baginda. Jadi bukan tempat asing pun. Bukan tempat yang asing. Dalam usia Rasulullah SAW ketika hayat dia memang tak pernah pergi Madinah sebelum tu kan? Ibunya dia berasal di situ. Kalau ikut tak tahu juga Kak, masa kecil dulu kan Aminah bawa baginda berjalan pergi tengok kubur ayah Nabi, kemudiannya tak tahulah sampai ke Madinah ke tak tu, Allah Alam. Saya tak berani komen. Tapi ada kan kisah Rasulullah SAW yang satu hari dalam perjalanan itu singgah ke kubur ibu dia tu kan? Ada menangis, tapi somewhere dekat macam outskirt of Madinah juga kan? Mungkinlah kot. Betul juga kat Madinah lah kan? Allah Alam. Saya kena cek balik. Tapi di Abuak tu kan? So kita kena cek balik Abuak tu kat mana sebenarnya? Madinah ke bukan Madinah? Bermakna kalau di Madinah, artinya Nabi pernah sampailah di Madinah masa kecil dulu. Okey, baik. Madinah ni dulu namanya ialah
apa nama Madinah dulu saya lupa dah, tapi namanya tak elok. Lepas tu Nabi tukar nama Madinah tu kepada Thaibah. Yathrib. Oh sorry. Astagfirullah. Terima kasih banyak Kak. Saya lupa pula nama Yathrib. Yathrib ni nama orang Yahudi, yakni Yathrib bin Qainah. Yathrib ni bermaksud jadi kerana maksudnya pun tak elok dan kerana ia nama Yahudi, maka Nabi tak suka nama Yathrib, Nabi tukar kepada Darut Thaibah. Yang tu kita biasa dengan nasyid. Ya Thaibah tu kan. Ya Thaibah tu wahai Madinah. Kemudian barulah dikenali sebagai Al-Madinah. Apa maksud Al-Madinah? Kota. Yang tenang. Kota lagi? Kota. Bandar. Kota agama kan din. Ya, ad-din. Bukan ad-din, dia tak sama, dia tak kata ad-din. Kota Nabi. Kota Nabi. Itu kalau sebut Madinatun Nabi. Madinah ni biasa tak dengar orang sebut kita nak membina masyarakat yang madani. Modern. Modern. Madani bertamadun. Bila sebut Madinah artinya kota yang bertamadun. Antara satu kata tamadun lain hadarah. Hadarah, tapi hadarah tu dia lain sikit cirinya dengan madani. So bila sebut Madinah, kota yang bertamadun. Bila tambah Munawwarah, kota bertamadun yang bersinar. Ya, yang bersinar. Ya, baik. Terima kasih banyak. Jadi bila Nabi sampai Madinah, artinya Madinah ni kampung halaman Nabi SAW. Yang tinggal kampung ibu Nabi. Okey, apa nama tok Nabi sebelah ibu Nabi ni? Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Betul ke Aminah binti Wahab Ya, Abdul Wahab. Okey, kita check. Kita Betul. bagi puas hati. Ismu Ummun Nabi. Aminah binti Wahab. Oh betul. Ya, Aminah binti Wahab. Maknanya saya silap faham lah. Saya ingatkan Aminah binti Abdul Wahab pula. Aminah binti Wahab. Okey, baik. Tahniah. Okey, saya kosong lah kali ni. Okey, baik. Aminah binti Wahab. Apabila Nabi berada di Madinah, Nabi SAW ni baik dengan dua orang wanita. Namanya Ummu Sulaim dan juga Ummul Haram, binta kedua-duanya anak perempuan kepada Milhan. Ummu Sulaim tu ialah ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Persoalan dia, kenapa Nabi ni baik sangat dengan Ummu Sulaim sampai Nabi selalu pergi rumah dia, Nabi suka sembang dengan dia, Nabi selalu pergi rumah Ummul Haram dan pernah Nabi SAW tidur di atas riba Ummul Haram. Ummul Haram sapu peluh Nabi. Rasanya dia simpan peluh Nabi tu buat jadi perfume dia. Jadi kenapa sampai demikian hubungan Nabi dengan Ummu Sulaim dan Ummul Haram tu? Boleh ke orang lelaki duduk atas riba orang perempuan, di rumah orang perempuan? Ummu Sulaim tu yang apa yang membantu Aminah kan ketika melahirkan anak tu. Bukan tak. Ibu susuan ke Ustaz? Ini kat Madinah kan? Bukan, Ibu susuan tak? Ibu susuan Nabi Halimatus Sa'diyah dengan Saubah. Mak saudara Nabi. Mak saudara Nabi. Atikah, bukan. Nama dia Atikah. Mak saudara Nabi bukan. Mak saudara Nabi pun ramai tapi bukan. Tak, Ummu Sulaim ni bukan yang kahwin dengan Zaid bin Harithah tu. Kan? Ummu Sulaim itu Ummu Aiman. Oh, tu Mak Aiman. Yang Ummu Sulaim maksudnya. Bukan hamba yang yang Itu Ummu Aiman, Barakah. okey. So Ummu Sulaim yang kahwin dengan Abu Talha, ibu kepada Anas bin Malik. tak ingatlah tak ada sirah. Sirah. Dia ulang kaji sirah sekali kan sambil belajar hadis kan. Sebab sirah dengan hadis ni adik-beradik kembar. Okey, siapa ni yang Umi Kulsum? Ummul Haram dengan Ummu Sulaim adik-beradik. Pangkat nenek saudara Ustaz. Nenek sudah jawabnya, nenek dah. Bukan. Ada orang kata Nabi seorang boleh buat demikian sebab Nabi ni tak ada keinginan. Dia kontrol nafsu dia. Tapi pandangan itu
berkata teruknya takkanlah Nabi boleh buat kot kan. Boleh duduk sembang dengan perempuan, duduk atas ribung perempuan. Tak boleh macam tu. Sebab dia orang ni dah memang dah old age yang memang tak dah tak ada batasan aurat lagi dah. Nak kata tua sangat pun Kak, tak juga. Siap dia kahwin dengan Abu Talha tu dapat anak kecil lagi. Ya, Abu Talha tu muda lagi. Kahwin tu dapat anak kecil lagi. Maknanya kalau dia tua pun dia rasanya dia tua daripada Nabi. Tapi tidaklah dia terlalu tua. Yalah, zaman tu kan 12-13 tahun dah kahwin. Mungkin dia tua setahun 2 tahun lah daripada Nabi. Ataupun lebih lagi, yang tu kena check lah, saya tak tahu yang tu. Tak boleh terima je hujah tu macam. Apa dia Kak? Macam tak boleh terima je sebab Rasulullah SAW tak ada nafsu dengan mereka. Maka dia boleh. Saya macam, Memang orang ulama pun, kebanyakan ulama tak boleh terima jawapan tu. jadi sebenarnya ada ke tak jawapan? Adalah macam-macam jawapan Kak. Ulama ni macam-macam jawapan. Tinggal lagi kita nak terima ke tak terima je. Yang lebih logiknya apa? Wallahualam, pandangan yang paling kuat yang saya temui ialah berkemungkinan besar walaupun tak ada data yang, tak ada umpamanya apa buku yang menunjukkan benda tu, tak ada fakta pun yang menunjukkan benda tu secara hitam putih, tapi ini jawapan yang paling relevan, iaitu Ummu Sulaim dan Ummul Haram ialah adik-beradik sisuan Aminah. Jadi dia bukan ibu sisuan Nabi, tak, tapi dia adik-beradik sisuan dengan Aminah. Bila dia adik-beradik sisuan dengan Aminah, jadi apa dia? Jadi Ummu Sulaim tu jadi apa dengan Nabi? Pangkat mak saudara. Anak buah. Yes, pangkat anak mak saudara. Nabi tak anak buah dia. Jadi Nabi pula tak ada mak, nak kecil lagi. Jadi bila pergi Madinah, jumpa pula ibu sisuan dia, adik-beradik sisuan mak dia, merangkap makcik dia, merangkap makcik dia. Maknanya lebih tua pada Nabi lah Ummu Sulaim tu. Ya. Ummu Sulaim lebih tua daripada Nabi. Tapi makcik tak semestinya tua pun, mungkin anak bongsu. Tak semestinya, betul-betul. Tak semestinya, mungkin Aminah ni lahir lama menyusu dengan seorang makcik tu. Kemudian 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian baru Ummu Sulaim lahir dan Ummu Sulaim menyusu dengan orang yang sama kan? Mungkin juga kan? Okey, jadi Ummu Sulaim ni mungkin tua hanya setahun 2 tahun daripada Nabi SAW atau berapa tahun tu saya kena cek balik, saya tak tahu. Tapi pangkatnya makcik kepada Nabi. Kerana pangkatnya makcik sebab tu Nabi bebas pergi ke rumah dia, pergi ke rumah Ummul Haram, tidur rumah Ummul Haram, tidur atas ribu Ummul Haram. Dan Nabi biasa tidur Qailulah di rumah mereka. Tujuannya Nabi pun nak bermanja, ada ibu. Jadi itu jawapan yang paling memuaskan lah. Setakat yang saya temui. InsyaAllah itu jawapan yang tepat. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, Nabi SAW tu bila sampai di Madinah, Nabi pergi lawat dulu, ziarah dulu semua tu. Dan Nabi ni, wa annahu salla qibala Baitul Maqdis. Nabi solat qibala. Okey, apa maksud qibala? Menghadap. Menghadap. Sebab itu kiblat itu dinamakan Kaabah itu dinamakan kiblah kerana kita menghadap ke arahnya. Dia kibala ni, dengan minta maaf ibu-ibu puan-puan, ini cerita lughah. Kibala ni benda depan. Sebab itu benda yang berada di hadapan kita panggil kubul. Dubura, ad-dubur, benda di belakang. Berpatah ke belakang dipanggil ad-dubur. Hujung sesuatu benda, contohnya hujung solat. Dekat-dekat tahiyat, masa tahiyat tu dipanggil duburus salah. Dan hujung solat, benda yang berada di belakang sekali. Maka anggota badan kita yang berada di belakang pun dipanggil ad-dubur. Artinya dubur ini benda di belakang, kubul benda di depan. Itu di sudut lughah dia, bahasa dia. Maka dipanggil kiblah kerana kita kibala, menghadap. Menghadap ke arah kiblat itu sendiri. Jadi Nabi ni menghadap ke arah Baitul Maqdis selama berapa lama ni? 16 bulan ataupun 17 bulan. Yes, 16 ataupun 17 bulan. Antara itulah 16 ke 17 bulan kan. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait, dan Nabi ni amat mengharapkan agar nanti kiblat bertukar ke arah Kaabah.
Okey. Wa annahu shalla awwala salatin sallaha salatal asri. Okey, apa maksudnya? Solat pertama yang beliau kerjakan dengan menghadap ke arah Kaabah ialah solat apa? Solat asar. Solat asar. Okey, ni ingat jawapan dia ibu-ibu sekalian, puan-puan. Kalau ditanyakan apakah solat pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dalam keadaan menghadap ke arah Kaabah, jawabnya ialah salatul asar. Wa shalla ma'ahu qaumun, dan sahabat-sahabat lain pun join solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu famarra ala ahli masjidin wa hum raki'un. Lepas tu, masa tu orang lain di Madinah kan ada banyak masjid. Nabi solat di masjid Nabi, tapi tak menafikan ada masjid Bani Salamah, ada masjid Quba, ada masjid macam-macam masjid ada tu. Tengah Nabi hari itu berlaku perubahan kiblat. Yakni Zuhur tadi masih lagi menghadap ke arah Baitul Maqdis sama dengan orang Yahudi, tapi Asar tu Allah dah suruh tukar dah, maka mereka pun solat Asar dengan menghadap ke arah Kaabah. Habis sahaja solat dengan Nabi dengan menghadap ke arah Kaabah, maka ada sahabat Nabi pun keluar, mana dia keluar daripada masjid tu. Kemudian famarra ala ahli masjidin wa hum raki'un, dan nampak ada lagi orang sedang solat Asar di masjid yang lain. Masa tu mereka sedang rukuk. Ya, masa tu mereka sedang rukuk. Sahabat Nabi tadi dah habis dah solat Asar dengan Nabi. Dia pun nak balik, dia berjalan, nak balik ke nak pergi ke mana tak tahu tu. Dia nampak ada orang tengah solat di masjid yang lain dalam keadaan rukuk. Maka dia pun sebut, Ashhadu billah laqad sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Aku bersaksi dengan Allah, saya baru je solat dengan Nabi tadi. Dia cakap masa orang tengah solat. Saya baru je solat dengan Nabi tadi dengan menghadap ke arah Makkah. Maka fadaru, seolah-olahnya kalau Baitul Maqdis ni ke sini, Makkah tu ke sana, belakang. Betul-betul belakang. Fadaru, maka mereka pun berpusing, kama hum qibalal bait. Maka masa itulah mereka berpusing ke arah Kaabah dalam keadaan mereka kekal solat. Mana ni imam kat belakang pula tu Ustaz? Berlaku kena bergerak lah. Dia tak cerita detail. Ya? Bergerak dalam solat. Yes, bergerak dalam solat. Okey, hadis ni tak cerita secara terperinci, tapi sudut hukum hakamnya bila bertukar, maka imam pun bergeraklah ke depan. Tak ada masalah. Kalau tak ramai jemaah tu tak apa ya. Kalau tidak jauh juga nak jalan. Dia tak semestinya orang ramai masa tu Kak. Dia mungkin ada 4-5 soft je ke. Tapi kalau banyak pun, kalau sampai 20 soft pun, mungkin mana benarnya khilaf ulama. Berjalan tu adakah berjalan dua langkah berhenti, 2 langkah berhenti, ataupun ada je ulama seperti mazhab Hambali yang menyatakan mereka berjalan teruslah imam untuk bergerak ke depan. Jadi benda tu benda yang tak diperincikan dalam hadis, boleh jadi softnya kecil. Kalau besar sekalipun mungkin sahabat Nabi tu terus berjalan je sampai ke depan tanpa mengira berapa langkah. Kerana ada tujuan. Dua ni jadi, betul-betul macam tahap keimanan tu. Kalau kita tengah solat orang datang cakap macam tu, kita ignore je kot. Betul. Jadi kemungkinan Kak, lelaki yang sebut tadi merupakan lelaki yang dipercayai. Cuma kita tak tahu siapa lelaki yang disebutkan dalam hadis tu kan. Sama sahabat Nabi dulu dia tahulah siapa sahabat yang boleh dipercayai, orangnya siapa kan. Kaki penipu ke ataupun tidak. Saya cuba cek ada tak dia sebut lelaki tu. Lelaki, ada sebutkan. Lelaki yang dimaksudkan itu bernama Abbad bin Bishr bin Qayzi. Ya, Abbad bin Bishr bin Qayzi. Jadi dia ni saya pun tak biasa dengan nama ni. Ya, boleh jadi dia lelaki sahabat Nabi yang dipercayai, dia sebut pun orang percaya terus pada dia. Apalagi dia sebut asyhadu billah, aku bersaksi dengan Allah kan. Okey. Wa kanatil yahud qad a'jabahum. Orang Yahudi sebelum ni mereka sukalah orang Islam solat dalam menghadap Baitul Maqdis. Iz kana yusalli qibala Baitul Maqdis.
wa ahlul kitab. Okey, dan ahli kitab pula, ahli kitab sekali lah. Maknanya orang Yahudi ahli kitab ni suka Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Falamma walla wajhahu qibalal bait ankaru zalik. Bila Nabi dah berpaling menghadap ke arah bait, yakni Baitullah di Mekah, maka mereka pun mulalah mengingkari Nabi SAW. Maknanya mulalah tak setuju dengan Nabi. Sebelum tu dia orang setuju dengan Nabi ke Ustaz? Tak, sebelum tu dia orang rasa perasan lah sikit. Kurang-kurang Nabi follow kita kan. Muhammad follow kita. Menghadap ke Baitul Maqdis juga. Tapi bila Nabi dah tukar, mereka ya. Dia tak pernah setuju pun Ustaz. Tapi bila Nabi tukar, saya rasa sebab itulah Allah tukar ada okay, macam you guys are no longer the preferred one, tukar kepada ni, jadi bukan kecoh lah bila Nabi tukar tu, kecoh dia. Betul. Dia sebenarnya yang pentingnya Islam ada identiti. Apa lagi sebelum kes tu, sebelum berlaku perubahan kiblat ni, dah beberapa orang dah sahabat mati yang mati dan terbunuh. Jadi sorry. Itu cerita lain. Sorry. Ustaz, nama tu tadi Madinah, kota yang bertamadun kan? Kota yang bertamadun. Jadi bila datang ke Madinah tu, sebelum kedatangan Rasulullah SAW tu, kota Madinah tu macam mana? Dia bukan kota yang bertamadun. Ke dia memang macam Mekah yang suka bergaduh apa semua tu? Dia orang Madinah ni pun dia bergaduh Kak. Dia ada perang yang namakan perang Bu'as. Itulah Auf dan Khazraj semua tu dia orang jenis bergaduh juga kan? Betul, Aus dan Khazraj tu. Tapi akak macam apa maksud yang bertamadun tu di situ? Apa yang dimaksudkan Madinah tu sebagai kota yang bertamadun? Yang tu kena bahas panjang dengan orang-orang yang filosofi lah. Yang ni kota bertamadun dengan keimanan kan. Ada panduan agama, ada panduan daripada Nabi SAW. Di samping bukan itu sahaja. Memang daripada sudut fizikal dan material pun makin kuat ekonomi Madinah sejak kedatangan Nabi SAW. Yang kita dengar sahabat Nabi miskin, tak ada pakaian, dari ahli sufah, tidur di masjid. Itu peringkat awal je. Kerana sahabat Nabi dari Mekah, satu, ramai sahabat Nabi di Mekah tu orang miskin yang follow Nabi ni kan. Yang kaya pun harta dirampas oleh orang Quraisy, oleh masyarakat jahili. Jadi bila mereka sampai ke Madinah, mereka ni selai sepinggan. Tapi kemudian barulah mereka pun membina dengan perniagaannya, dengan macam-macam lah. Kalau orang Madinah, dia pertanian. Dia kawasan pertanian. Makin lama makin kaya, Kaya tak kaya tu sampai hujung-hujung hayat Nabi SAW tu, Nabi boleh bagi beratus-ratus ekor kuda, unta, kambing, lembu kepada seorang je. Seorang tu dapat berapa ratus ekor unta. Seorang lagi dapat berapa ratus ekor unta. Nabi boleh bagi sampai macam tu. Kerana kekayaan yang dimiliki oleh Nabi SAW melimpah ruah. Terlalu banyak. Dan jumlah ahli sufah makin lama makin sedikit. Sebab pada peringkat awal, kita kena faham, ahli sufah ni dia macam, kalau macam Abu Hurairah contohnya. Abu Hurairah ni dia macam student. Macam Ifah ni lah. Student, mahasiswa yang ditaja. Ada dia punya, beasiswa dia. Jadi kita jangan kata Abu Hurairah tu malas. Macam kita sekarang lah, student pun ditaja kan. Adakah student tu malas? Tak, fokus dia. Selalu Ustaz, sufah ni selalu kalau cerita kita belajar kat sekolah, sufah ni adalah orang yang homeless. Okey, betul juga. Mereka tinggal di masjid. Ya, tapi konsep tu tak kena. Homeless tu dengan ahli sufah ni, diorang adalah ahli-ahli yang menuruti Rasulullah SAW, dan mereka lah yang merekodkan hadis-hadis semua kan. Jadi macam diorang tu adalah student lah sebenarnya. Dia student yang tapi diorang pun tak ada family kan Ustaz. Dia macam ahli sufah ni, dia tak ada family kan. Dia memang dia sebab tu macam saya sebut tadi kat Sadina, dia ahli sufah ni peringkat awal tu ramai sebab mereka ni orang yang muhajir, berhijrah. Bila berhijrah ni,
ada sebahagian mereka yang memang tak kahwin lagi, ada sebahagian mereka terputus dengan isteri, ada sebahagian mereka suami isteri. Jadi ada bila datang ke Madinah, Madinah ni bukannya tanah dia pun. Okey, Madinah bukan tempat dia orang. So, dia orang tak ada tanah nak dirikan rumah. Sebab itulah pada peringkat awal, mereka duduk di masjid sebagai tempat kediaman sementara. Dan sebenarnya bukan Nabi yang kempen mereka tinggal di masjid, tak. Tapi sementara mereka tak ada tanah apa tu, ni dulu. Dan Nabi sendiri pun, nasib baik ada seorang sahabat Nabi yang bagi tanah pada Nabi yang duduk di sebelah kiri ke sebelah kanan masjid Nabi itu. Dia yang bagi tanah pada Nabi. Makin besar sebab isteri Nabi kan ramai kan, duduk sebelah-sebelah rumah kan. Tapi lama kelamaan, geng-geng ahli sufah ni, diorang tak biarkan mereka begitu je. Sebahagian mereka memang belajar macam Abu Hurairah. Memang ditaja oleh Nabi SAW pun Abu Hurairah ni. Tapi sebahagian mereka, diorang bukan pelajar. Diorang ada yang fokus pada jihad, ada yang membina kerjaya mereka. Akhirnya mereka pun, bila dah ada duit, mereka pun tinggalkan masjid. Mereka bina rumah mereka sendiri. Sampailah akhirnya tak adalah ahli sufah. Boleh Baik. Okey Ustaz, okey. Okey. Terutama bila dah kahwin, mereka kena carilah kehidupan baru pula kan. Okay. Cuma saya nak ceritanya, jangan kita anggap ahli sufah ni sebagai orang yang pemalas. Sebab Allah pun puji lil fuqara'il muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin bukan itu. Macam mana? Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang tak kenal mereka menganggap mereka ni orang yang ada duit. Sebab apa? Sebab mereka ni ada sifat ta'affuf, sifat menahan diri daripada meminta-minta. Sebab mereka berusaha, mereka berdikari. Okey. Ta'rifuhum Astagfirullahalazim, lupa dah ayat macam ni. Yasbul munjahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Saya tak minta Ifah sambung ayat tu, minta maaf Okey. Baik, ada soalan lain? Silakan. Okey, sebelum tu. Bermakna umat Islam ni benda yang paling penting ialah membina identiti. Ketika Nabi di Makkah, Nabi seboleh mungkin berbeza identiti dengan orang musyrik. So sampaikan cara sikat rambut Nabi SAW pun berbeza pada peringkat awal masa Nabi duduk di Makkah. Sekejap ya puan-puan. Okey. Cara sikat rambut berbeza, sampaikan pernah Nabi SAW ni sikat rambut dengan cara belah tengah. Yang anak panah gerak ni Kak Syida gerakkan ke apa sebenarnya? Tak Ustaz. Anak panah siapa yang bergerak-gerak tadi? Tu? Orang lain kot. Saya ingatkan anak panah saya. Kalau orang lain tak apalah. Saya takut saya yang tergerak-gerak anak panah. Sebab orang lain pun boleh contoh-contoh juga kan. Tak apa, tak ada masalah. Silakan contoh. Okey, baik. Maknanya cara sikat rambut pun berbeza. Macam-macam lah. Kemuncak perbezaan antara umat Islam dengan orang Yahudi. Okey, sebelum Yahudi. Bila Nabi nak tunjuk perbezaan dengan orang Arab Jahili ni, bila sampai di Madinah, Allah pun suruh Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Supaya kita berbeza dengan Arab Jahili yang menghadap ke arah Kaabah. Tapi dalam keadaan Nabi ni suka kalau dapat menghadap ke arah Kaabah. Sebab itulah tempat Nabi Ibrahim, Datuk Baginda kan. Tapi bila penentangan orang Yahudi ni makin kuat, dah nampak ada bibit-bibit mereka cuba mengkhianati perjanjian kenegaraan, barulah Allah Ta'ala pun suruh tukar balik ke Kaabah. Tapi dalam tempoh 16 ke 17 bulan, artinya setahun lebih je Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baik. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, ada orang buat kajian, bab perpindahan kiblat ni disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni, ibu-ibu, puan-puan, dibahagikan kepada 7 bahagian. 7 bahagian surah Al-Baqarah.
Bahagian yang pertama sama dengan bahagian yang ketujuh. Bahagian kedua sama dengan bahagian keenam. Bahagian ketiga sama dengan bahagian kelima. Bahagian keempat ni ialah bahagian center dia. Okey, apakah center bahagian keempat tu? Mengikut kajian yang dibuat tu, center bagi surah Al-Baqarah ialah tentang perubahan arah kiblat. Bermakna perubahan arah kiblat ialah benar-benar menunjukkan identiti umat Islam dan menunjukkan umat Islam merupakan umat yang mesti menjadi penguasa, pemimpin, bukannya orang yang mengikut semata-mata, bukan ikut dia orang Yahudi. Jadi center ayat tu ialah kiblat. Yang lain dah ada dah, cara sembelihan pun berbeza. Kita sembelih dengan nama Allah kan. Apa lagi perbezaan? Banyaklah perbezaan kita dengan orang Yahudi dan Nasrani ni kan. Tapi dia punya kemuncak dia. Macam kajian seorang ulama India tentang anjing. Kenapa kita ni tak dibenarkan membela anjing sebagai contoh? Kerana kita nak berbeza dengan budaya orang barat ataupun budaya penjajah. Maka di situlah wujudnya undang-undang tersebut. Ataupun banyaklah benda-benda lain apa-apa sekalian boleh kita senaraikan lah. Jadi pentingnya ialah identiti. Maka timbul persoalan ya. Hadis ini kata Barak, dalam hadis ini ma ta'alal qiblah qabla an tuhawwal rijalun wa qutilu falam nadri ma naqulu fihim. Ada beberapa orang sahabat Nabi ni dia meninggal pada awal-awal pergi ke Madinah. Ada yang ialah macam-macam isu lah kan, dia meninggal ketika berada di Madinah. Sebelum berlakunya perubahan arah kiblat. Kenapa mouse bergerak-gerak Kita punya Ustaz, rasa. Kita pun tak bergerak. Kita punya agaknya. Tak, saya punya ni. Itulah. Okey. Jadi macam mana dengan kes orang yang mati sebelum arah kiblat bertukar, adakah solat mereka diterima? Soalan ini sama dengan isu apakah hukum bagi orang yang meninggal dunia, sahabat Nabi yang meninggal dunia seperti Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang meninggal dalam keadaan minum arak. Masa tu arak belum lagi diharamkan. Sahabat Nabi minum arak lagi. Sebahagiannya, bukan semua kaki yang minum arak ni. Ada sahabat Nabi sebahagiannya minum arak. Dan mereka mati sebelum arak diharamkan. Apa hukumnya? Berdosa ke macam mana? Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat, Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu. Ifah, betul ke ayat saya baca, Ifah? Betul Ustaz. Betul. Slow je Surah Ifah. Maka mana tak ada masalah bagi orang yang beriman jika mereka dulu-dulunya pernah makan ataupun minum benda yang haram dan mereka meninggal dunia sebelum makanan atau minuman itu diharamkan. Okey, tak ada masalah. Begitu juga dengan isu sahabat Nabi yang meninggal dunia sebelum berlakunya perpindahan arah kiblat, adakah ibadah mereka diterima? Maka Allah pun sebut dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua muka surat 22 tu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak pernah mempersia-siakan iman kamu, yakni salat kamu sebelum berlakunya pertukaran arah kiblat. Okey, itu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala telah menamakan salat itu sebagai iman. Allah tidak pernah mempersia-siakan iman kamu, yakni salat. Allah namakan salat itu sendiri sebagai iman. Faham kita ialah orang yang mengerjakan salat bererti orang yang beriman. Orang yang beriman ialah orang yang mengerjakan salat. Dan di sinilah menjadi usul antara hujah dalam mazhab Hambali untuk menyatakan orang yang sengaja meninggalkan salat, ya, orang yang sengaja meninggalkan salat, maka mereka hilang keimanan dan mereka dianggap sebagai orang yang kafir. Macam kita mazhab Syafi'i atau jumhur ulama tak kata kafir. Kita kata mereka kufur nikmat. Tapi berdasarkan hadis-hadis secara zahir dan dipegang oleh mazhab Hambali, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dihukum sebagai kafir. Walaupun di dunia ni mereka dihukum sebagai Muslim, diuruskan sebagai Muslim, kalau mati pun diuruskan di perkuburan orang Islam, salat jenazah pada mereka,
Tapi hukum di sisi Allah Azza wa Jalla ialah kufur kepada Allah. Itu pada perkiraan mazhab Hambali. Wallahu a'lam. Ada perbincangan, silakan. Apa nak tambah, nak komen, nak bagi pandangan? Ustaz bila dah cakap pasal hadis ni dia memang akan pergi sirah kan Ustaz. Macam apa betul contoh. Jadi hadis ni habis tak kita bahaskan ni? Macam mana Kak? Habis tak hadis ni kita bahaskan? Sebab kita pergi melencong-lencong ke sirah tadi kan? Oh, sebab kita melencong sirah. Tapi poin dia yang dari sudut poin yang disampaikan oleh Imam Bukhari selesai untuk kita memahami solat itu sebahagian daripada iman. Jadi sebenarnya Imam Bukhari dia buat hadis tadi Kak, dia nak bahas satu benda je. Zaman-zaman dulu orang debat apa maksud iman. Jadi yang hadis ni applicable lah juga pada orang yang memeluk agama Islam. Kan dia Memeluk agama Islam maksudnya? Maksudnya macam yelah dia makan, minum, arak, macam-macam lah kejahatan dia sebelum tu. Jadi bila dia masuk Islam, kan tak perlu, dia cuma perlu bertaubat je lah dan masuk Islam. Sebab kalau nak kira kan macam Ustaz kata tadi, orang yang meninggal sebelum kiblat bertukar. Solat dia macam mana kan? Jadi samalah juga dengan orang kafir, orang-orang yang bukan, yang non-Muslim bila dia masuk Islam, semua yang dia tinggal, semua yang perbuatan-perbuatan dia minum arak, apa semua tu, habislah. Itu sebab di sini bolehlah kita pakai sebagai hujah kan Ustaz? Ada kalau yang paling kuat Kak, bagi orang non-Muslim, masuk Islam, ada hadis yang lain, al-Islam yajubbu ma qablahu, bila masuk Islam, semua dosa tak dikira. Jadi sampaikan dia tak boleh taubat pun sebab semua dosa dah tak ada. Dia berbeza dengan orang Islam yang kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam balik, yang tu dia kena taubat. Kerana dia melakukan dosa yang besar namanya murtad. Tapi kalau orang yang bukan Islam, dia masuk Islam, ya jubbu ma qablahu, segala dosanya tidak dikira, pahala dikira. Dia sama dengan konsep orang yang belum baligh. Anak kita yang belum baligh ni, dosa semua tak dikira. Bila dia balik je, dia kosong dosa. Tapi akaun pahala dia dikira. Mana segala kebaikan dia buat. Dia solat walaupun dia solat dalam keadaan terabur, dia baca Quran, dia buat baik pada mak ayah dia, semua tu. Dia buang sampah di tong sampah. Semua pahala tu akan autodidak lah. Masuk dalam dia punya akaun dia tu. Oh, jadi bukan kita faham anak yang belum balik ni, itu semua dapat kat akaun mak bapak dia. Dapat akaun mak bapak dia kalau mak bapak dia yang mengasuh dia. Semua dikira, tak kira lah balik ke tak balik ke, asalkan kita mengajar orang, anak kita ke anak orang lain, dan orang lain tu buat kebaikan kerana ajaran kita, kita dapatlah pahala. Jadi itu sifir umum. Dan saya faham yang Kak Sinan sebut tu, kalau baik dosa semua dapat pada mak ayah. Tak, bukan dapat pada mak ayah. Kalau mak ayah yang ajar, dapat daripada mak ayah. Tapi daripada sudut kalau anak dia buat jahat, mak ayah dia kena bertanggungjawab. Kalau memang mak ayah dia yang ajar anak dia buat jahat, maka dosa tu dapat pada mak ayah sebab mak ayah dia ajar. Okey. Dia macam sifir tu juga lah, orang kata dosa isteri suami kena tanggung. Berat sian lah suami. Isteri buat dosa kena tanggung. Jawabnya suami bertanggungjawab sekiranya dia tak tegur isteri dia. Okey. Okey. Sekejap. Maknanya hadis kita hari ni bab solat dengan iman. Kan? Maksudnya bab solat ni berat lah kan, dia berkaitan dengan iman kita kan. Dengar tak Ustaz? Jelas tak suara? Dengar. Solat ni bukan sesuatu yang kita boleh pandang ringan. Tapi umumnya masyarakat kita ni, solat ni dia macam kesampingan lah. Kebajikan lain dia buat, tapi solat tu dia tak ambil berat Ustaz. Kebanyakan kita macam Ustaz kan, tapi
dia berkaitan dengan keimanan kita pada agama Islam tu kan. Manusia akhir zaman ni sekarang solat tu macam dah macam susah nak nampak yang adalah kan yang baik-baik, tapi orang-orang yang tak nampak solat tu sebagai satu pada iman dia orang tu Ustaz. Macam mana kita nak berdepan dengan suasana macam tu Ustaz? Dia tak nampak solat tu penting daripada dia punya aktiviti seharian dia tu Ustaz kan. Bila belajar hadis ni kan maknanya memang tahu, kita memang tahulah betul penting solat tu, tapi kan masyarakat tu ada lagi yang tak nampak solat tu salah satu daripada agenda hidup kita lah kan. Tu yang tu saya tak ada jawapan untuk soalan Kak Syida tu, payahlah. Yang tu tak nak memang kena usaha menyeluruh daripada semua peringkat. Saya sendiri saya tak jawapan terhadap soalan ni Kak. okey Ustaz. Lagi kita orang kata refleksi diri lah Ustaz kan. Tapi adakah itu hidayah daripada Allah kan? Orang tak dapat hidayah daripada Allah untuk solat ke apa ke kan. Ya. Rapot ada soalan lagi? Dia sebelum tutup, dan sebab isu zaman Imam Bukhari ni dia timbul isu iman ni satu benda, amalan ni benda yang lain. Dia terpisah daripada iman. Okey, sebenarnya kalau kita, dia memang wujud golongan, dia kata macam ni. Iman kita ni tak terjejas dengan maksiat. Buatlah maksiat macam mana pun, kita tetap dikira sebagai mukmin yang layak masuk ke dalam syurga. Okay, memang ada golongan yang kata macam tu. Antaranya golongan Murji'ah, bahawa iman ni dia tak bertambah, dia tak berkurang, dia benda yang statik. Okay, baik. Oleh kerana wujudnya golongan yang cuba memisahkan antara iman dengan amal, sebab itulah Imam Bukhari pun bahas saja ini, as-salah minal iman. Kita tak boleh asingkan amalan dengan iman. Buktinya Allah sendiri menamakan solat sebagai iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Apabila Allah Ta'ala menamakan solat dengan iman, artinya amalan itu ialah sebahagian daripada iman. Jadi itu poin yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Memandangkan ada orang memisahkan antara iman dengan amal. Tapi kalau ditanyakan, bukankah Imam Abu Hanifah rahimahullah dan ulama mazhab Hanafi pun memisahkan antara iman dengan amal? Maka kita jawab balik, tak, mereka tak pisahkan. Cuma ulama Hanafi mereka kata begini, iman ni benda dalam hati. Benda dalam jantung kita ni namanya al-iman. Manakala al-iqrar bil lisan yang kita sebut bahawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita mengerjakan salah, kita zakah, kita haji, kita macam-macam kebaikan kita buat atas perintah daripada Allah Azza wa Jalla, itu dipanggil penyempurna kepada iman. Iman tu benda dalam hati, al-iqrar ni, ikrar dengan lisan, amal perbuatan, itu ialah penyempurna bagi iman. Mereka tak pisahkan benda tu dengan iman. Cuma mereka secara ilmiahnya mereka menyatakan benda tu penyempurna. Manakala sebahagian golongan-golongan bid'ah dalam akidah ni, mereka memang mengasingkan iman dengan amal tak ada kaitan. Walaupun kita tak beramal, selagi mana kita Muslim, kita layak masuk syurga, kita dah mukmin. Walaupun kita melakukan maksiat, kita tetap dianggap sebagai mukmin, iman kita tak berkurang, tak bertambah, kita layak masuk syurga. Jadi Imam Bukhari pun dia pun bawa benda ni, dia nak petikai pandangan tadi. As-salah minal iman. Cerita dia. Wallahu a'lam. Okey tak? Ada soalan lagi ke sahabat-sahabat? Kita boleh berhenti dulu Kak sebab saya nak ada kerja lain. Okey, dah soalan apa dah hasil kita setengah lebih kan insya-Allah. So setakat ini juga untuk hari ini, insya-Allah kita akan bertemu lagi dengan hadis yang akan datang. Ustaz pastikan kalau ada persoalan perbincangan kita bincang di grup lah ya, insya-Allah ya. Okey Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas perkongsian ilmu pagi ini, ilmu hadis dari Al-Quran. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran pada sahabat-sahabat sekalian yang sudi bersama-sama kita pagi ini. InsyaAllah kita kalau sekiranya ada sebarang persoalan dipanjangkan, silalah bertanya di grup ya pada Ustaz ya, insyaAllah. So kita endkan sesi pagi ini dengan lepas tasbih kafarah. Terima kasih semua ya. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk terima kasih Ustaz. Ustaz.
Ustaz, Tak ada live Kak Umi. oh dah keluar? Ha. Akak tanya Allah. kat grup lah. Tanya kat grup ya. Okey. Tak, Kak Umi nak minta maaf je lah. Minta maaf. Kemudian minta halalkan ilmu yang dah disurahkan. Mungkin Kak Umi akan datang kan agak susah lah sikit nak dapat join. Kadang-kadang maklum lah dah balik kampung. Susah lah sikit lah kan. Sebab Kak Umi pun ada terlibat dengan kelas-kelas lain kan. Kadang-kadang bila free Kak Umi boleh join. Kalau tak, nak berjumpa tu rasanya macam dah rasa macam tak boleh dah rasanya kan. Sebab hari Sabtu lepas tu mungkin niat Kak Umi memang nak balik ke sana sekejap kan, ada urusan kan. Tapi bila dah kat sana PKPD, kita pun tak boleh nak buat apa-apa dan rumah Kak Umi tu pun dah beralih tangan. So minta maaf lah banyak-banyak Syidah dan juga rakan-rakan yang lain. Terima kasih semua. Sama Kak Umi. Terima kasih Kak Umi. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain sesi. InsyaAllah kita jumpa. Ada rezeki Allah panjang Kak Umi kita jumpa lagi insyaAllah. So kita tak apa, jangan live kat grup tu. Stay lagi kat grup tu. Okay, still juga. Atau itulah bila ada masa macam ni Kak Umi join lah. Kalau tak Kak Umi tengah hari ke petang ke macam tu je lah Kak Umi boleh buka. Okay, insyaAllah. Minta rakaman di Kak Umi ya. Okay, insyaAllah kita Okay. jumpa lagi. Terima kasih Kak Umi. Jazakallah khairan kasirah semua. Jazakumullah khairan kasirah sahabat-sahabat. Pagi ni bersama-sama dengan Ustaz kan. InsyaAllah kita endkan sesi pagi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.